Dengan termeterinya atau termeterainya perdamaian itu, Hudaybiyah itu, maka berlakulah suatu perkembangan baru dalam arena pertarungan di antara Islam dan Jahiliyah, di mana Quraisy yang menjadi pemimpin golongan penyembah berhala di semenanjung Arab telah menarik diri daripada bertembung secara bersenjata dengan Islam. Adapun kabilah Ghatfan menjadi golongan kedua, tidak lagi berperanan besar sebagai penentang dengan penarikan Quraisy dari Medan. Yang tinggal ialah orang-orang Yahudi yang bertapak di Khaybar. Setelah mereka diburu daripada Madinah, mereka mewakili golongan Ahlul Kitab sebagai bangsa yang terkena penakut. Mereka lebih banyak menggalakkan orang lain bertempur dengan Islam dengan menggunakan kekayaan dan penipuan yang menjadi keistimewaan mereka, di mana mereka menggalakkan kabilah-kabilah Arab supaya melancarkan serangan dengan bantuan mereka. Semua perkara tersebut dipahami sedalam-dalamnya oleh Rasulullah SAW. Ini perubahan baru selepas perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah mengalahkan Quraisy dari segi moral. Orang Quraisy tak melawan lagi secara bersenjata. Kabilah-kabilah yang lain, Ghatfan dan lain-lain, lebih lemah daripada Quraisy. Pertemuan dengan kabilah Arab secara bersenjata tak berlaku dengan sangat. Tinggal lagi musuh Islam, iaitu orang Yahudi ahli kitab, yang disebut dalam Quran Al-Maghdubi alaihim, golongan yang dimarkai ke atas mereka, iaitu orang-orang Yahudi yang lebih tahu berkenaan kelahiran Nabi Muhammad SAW, tahu tanda-tanda yang ada pada jasadnya, bahkan mereka tinggal di Madinah menunggu kelahiran Nabi akhir zaman. Bila Nabi SAW datang, mereka tak masuk Islam. Hanya segelintir saja yang masuk Islam. Mereka adalah bangsa yang paling penakut. Sejak zaman dulu lagi, mereka ni penakut. Tetapi cerdik, kaya. Mereka seringkali menggunakan penipuan, menggunakan kekayaan, memperalakkan kaum lain supaya berjuang bagi pihak mereka. Sampai sekarang begitu. Orang Yahudi, kerja dia melagakan orang, menimbulkan fitnah dengan kekayaan. Mereka menguasai ekonomi, menguasai media, dapat mempengaruhi politik melalui gerakan Freemason, Zionis dan sebagainya. Mereka duduk di belakang untuk mengacau orang. Tangan gaib. Semua perkara dipahami oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW mengambil dua tindakan bagi menghadapi keadaan dan pengaruh baru itu. Yang pertama, melancarkan dakwah dengan lebih ke depan dan meluas. Meningkatkan lagi dakwah Islam. Lebih luas lagi. Dua, melancarkan gerakan ketenteraan. Operasi tentera dilakukan juga. Di tempat lebih jauh. Kita akan baca kemudian. Antara kegiatan dakwah lebih luas ke depan ialah perutusan kepada raja dan pemimpin. Dan langkah yang penting di bidang dakwah sebaik-baik sahaja pulang dari Hudaybiyah, Rasulullah SAW memerintah supaya ditulis surat-surat perutusan kepada beberapa orang raja dalam pemimpin di zaman, dan pemimpin di zaman itu mengajak mereka kepada Islam secara bersurat. Di kalangan sahabat ada orang yang mengemukakan pandangan supaya menyediakan cok mohon, kerana raja yang biasa hanya menerima surat rasmi yang mempunyai tanda seperti itu. Sahabat memberitahu, "Ya Rasulullah, raja-raja ni tak terima surat kalau tak ada cok mahal, rubber stamp. Sekarang ni letterhead, surat rasmi."
surat itu saja, tak ada tanda rasmi, Gajah tak terima. Lalu Rasulullah SAW memperkenankannya, bersetuju, dan memerintah supaya menulis 3 perkataan pada 3 baris, iaitu Muhammad Rasulullah. Allah di atas, Rasul di bawah, lepas tu Muhammad di bawah. Muhammad Rasulullah dibaca di bawah ke atas. Nama Allah tak di atas. Itu bentuk rubber stamp, cop, khatam yang disuruh oleh Nabi SAW. Maknanya kita orang Islam boleh terima perkara yang baik, kebijaksanaan daripada orang bukan Islam. Tak ada salah. Macam hari inilah nak pergi Mekah pakai pasport, pakai visa. Asalnya bukan daripada Islam. Itu lebih terjamin untuk menjaga keselamatan. Lebih sistematik. Termasuklah menyusun sistem keuangan, jabatan pentadbiran dan seumpamanya. Ini termasuk tamadun negara-negara yang besar di zaman dahulu, dan diambil oleh orang Islam, dibaharukan oleh orang Islam, diserahkan dalam pentadbiran Islam. Ini tak ada salah. Termasuklah amalan pilihan raya pada hari ini. Itu tak ada salah. Cara untuk memilih pemimpin yang mewakili rakyat. Asalnya daripada barat, dasarnya orang Islam membetulkan bila nak pilih khalifah. Kita akan baca kemudian. Termasuklah menyediakan khatam untuk surat yang dihantar kepada raja-raja. Adapun yang membawa surat-surat perutusan itu dipilih di kalangan sahabat-sahabat yang dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang tinggi. Mereka dihantar keluar pada bulan Muharram, tahun yang ke-7 Hijrah, iaitu hanya beberapa hari sebelum peperangan Khaybar. Belum berlaku perang Khaybar, menyerang orang Yahudi, Nabi menghantar sahabat-sahabat yang dipilih. Sahabat yang berilmu, negeri-negeri yang hendak dihantar itu. Antaranya dapat menguasai bahasa negeri berkenaan. Bahasa Ibri, bahasa Parsi, bahasa Suryani, bahasa zaman dulu. Dan sahabat-sahabat yang tahu adat-adat negeri yang berkenaan. Dipilih wakil yang berwibawa, membawa surat.